Allahu Akbar. Dia nampak satu pemandangan yang betul-betul mengejutkan mata dia masa tu. Dia nampak dalam bilik tu ramai gila bayi-bayi yang baru lahir terbaring telanjang kat situ, kat dalam inkubator. Semua bayi-bayi tu nampak pucat je muka masing-masing. Nampak seolah-olah macam dah tak bernyawa dah. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Khabar korang semua? Harap korang sihat-sihat je. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Buat yang masih baru kenal channel aku ni, aku ucapkan selamat datang dekat korang. Aku harap korang enjoy dengan cerita-cerita aku. Buat yang dah lama menghuni kat dalam channel aku ni, kat dalam channel Anas Rahmat ni, yang support aku daripada dulu hinggalah ke hari ni, aku ucapkan jutaan terima kasih buat korang. Sebab korang lah aku masih kekal berada di sini. Alhamdulillah. Thank you guys. Alright, malam ni aku nak story kat korang dua buah cerita. Kisah nurse. Kedua-dua kisah ni berlaku dekat hospital kerajaan yang terletak dekat negeri Johor. Sebenarnya hospital yang berlaku ni sebenarnya hospital yang sama je. Kedua-dua kisah yang berlaku ni berlaku dekat sebuah hospital yang sama. Cuma aku tak boleh lah nak bagi tahu nama hospital ni. Aku harap korang faham lah kan apa sebabnya aku tak boleh nak bagi tahu nama hospital. Cuma apa yang aku boleh bagi tahu, hospital ni terletak dekat dalam negeri Johor. Yang lain korang cari sendiri, korang fikir sendirilah. Right? So sebelum aku nak start bercerita malam ni, seperti biasa korang kena bantu aku dulu like, komen dan share cerita aku ni. Belanjalah subscribe tu sekali. Jangan lupa tekan butang loceng tu sekali supaya korang tak ketinggalan dengan konten-konten terbaru daripada channel Anas Rahmat ni. Sebab akan datang aku akan buat Malam Mistik Podcast. Malam Mistik Podcast ni Malam Mistik Collaboration. Aku akan collab dengan kawan-kawan YouTubers. Aku akan collab dengan siapa-siapa saja yang nak bercerita pengalaman mistik diorang kepada aku. Alright guys, aku malah nak bebel-bebel. So apa tunggu lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Kisah ni dikongsikan oleh Aida yang masa tu dia baru je ditransfer ke ward maternity di sebuah hospital kerajaan yang terletak dekat negeri Johor. Kebetulannya hari tu si Aida ni dapat shift malam. So bukanlah perkara yang luar biasa pun kalau kata kena jaga ward bersalin ni waktu malam-malam. Cuma waktu malam ni cabarannya tu tak sama macam waktu siang. Kalau kerja shift malam ni biasanya aman sikit berbanding kalau siang. Kata si Aida ni, kebiasaannya kalau siang ni kan dia busy dengan huru-hara keadaan ward tu sendiri. Yelah kan hospital kerajaan, manjang memang penuh je lah kan sentiasa. Maklumlah murah kosnya kalau nak bersalin dekat hospital kerajaan ni. Kalau nak dibandingkan kalau nak bersalin dekat hospital swasta ni, kan murah hospital kerajaan. So menjadikanlah ward hospital kerajaan ni sentiasa penuh. Sebab itulah ramai yang memilih nak beranak dekat hospital kerajaan berbanding dengan hospital swasta sebab boleh berjimat. Kalau kata kerja shift malam ni ada tak ada, cuma kena layan patient je. Yelah kan kadang-kadang tu ada yang patient mengengek dengan kerena-kerena mak-mak yang kali pertama nak bersalin ni kan, kali pertama nak melahirkan ni kan. Kan dia orang macam-macam kerena, kata si Aida ni lah kan. Biasalah kan orang sakit mestilah banyak kerena je tak. Tapi bagi si Aida ni perkara-perkara macam ni biasa je. Dah memang pun tanggungjawab nurse kan. So dia buat je lah kerja dia tu dengan hati yang terbuka. Aida ni kalau nak diikutkan dah berkhidmat sebagai nurse ni hampir 6 tahun. Tapi berkhidmat dekat hospital tu baru je masuk 6 bulan. Lepas tu kena transfer ke ward bersalin tu pula baru je seminggu.
So memang tak banyak pun perkara yang dia tahu pasal ward bersalin tu. Apatah lagi tempat yang mistik-mistik dekat kawasan situ. Memanglah dia tak tahu apa-apa kan. Nak dijadikan cerita, malam tu seperti biasa Aida ni lakukanlah rutin tugas dia. Lebih kurang pukul 11 malam macam tu, seperti biasa jugalah dia akan lakukan rutin rondaan untuk cek patient semua. So dia pun check lah beberapa bilik pesakit yang memang dah ditetapkan rutin untuk bagi makan ubat ni. So lepas dia check patient tu semua, lepas dia bagi makan ubat semua tu kan, dia pun keluarlah daripada kawasan tu, teruslah nak menuju dekat satu kawasan rehat ataupun lepak nurse ni. Masa Aida ni keluar daripada bilik ward tu, dia akan melalui satu kawasan pedestrian, itu tempat kawasan pejalan kaki. Kawasan tu memang suram-suram sikit keadaannya kalau kata waktu malam. Sebab tak ada orang pun yang lepak dekat situ. Kalau siang memang busy lah dengan pelawak-pelawak yang duduk melepak dekat situ. Tapi berbeza suasananya bila tiba waktu malam. So bila dia lalu je dekat kawasan tu, si Aida ni, dia dapat rasakan macam lain macam tau atmosferanya malam tu. Dengan suasana malamnya yang sunyi tu, lepas tu dengan kawasannya yang gelap, takat lampu Kalimantan je yang hidup tak berapa nak terang tu kan, membuatkan si Aida ni terasa macam seram sejuk gitu bila lalu dekat kawasan tu. Dan secara tak langsungnya, mulalah otak si Aida ni terfikirkan perkara yang bukan-bukan, perkara-perkara yang mistik-mistik tu. Sebab sebelum-sebelum ni dia pun pernah jugalah terdengar cerita kawan-kawan yang lain ni pasal keangkeran kawasan wad bersalin ni. Tapi si Aida ni, dia just abaikan je perasaan tu. Dia pun teruskan je lah langkah dia tu menuju ke kawasan lobi dekat tempat nurse-nurse ni berkumpul. Tengah si Aida ni melintasi dekat kawasan lorong ward maternity tu, tiba-tiba dia terdengar satu suara ni. Suara yang macam biasa dia pernah dengar. Suara seperti tangisan baby. Datangnya dari salah satu bilik yang berada dekat situ. Bunyi baby tu bukan bunyi baby yang seorang je menangis tau, tapi seolah-olah macam bunyi ramai baby yang tengah menangis beramai-ramai tu, macam bising lah. Sini nangis, sini nangis, macam suara tau. Masa ni terus jantung si Aida ni jadi berdebar-debar. Duk-dak. Terus dia punya jantung tu berdegup jadi kencang tau. Sebab dia pun tahu kawasan ward-ward bayi ni memang bukan dekat situ pun letaknya. Dan tak mungkin pun suara bayi boleh terdengar sampai ke situ kalau wardnya tu jauh. Tapi dah namanya pun nurse kan, dia tetap jugalah nak tahu mungkin betul agaknya ada bayi kat dalam bilik tu ke kan. Lagipun dia baru je bertugas dekat ward tu. Manalah tahu kan, dia je yang tak tahu ada bilik lain letak baby kat situ. So, si Aida ni pun tanpa dia fikir panjang, teruslah dia dekati bilik yang dia rasa macam dengar suara baby menangis tu. Pelan je dia pusing tombol pintu tu. Terus dia masuk ke dalam bilik tu. Allahu Akbar. Dia nampak satu pemandangan yang betul-betul mengejutkan mata dia masa tu. Dia nampak dalam bilik tu ramai gila bayi-bayi yang baru lahir terbaring telanjang kat situ, kat dalam inkubator. Semua bayi-bayi tu nampak pucat je muka masing-masing. Nampak seolah-olah macam dah tak bernyawa dah. Yang peliknya, tadi masa sebelum dia masuk ke dalam bilik tu, dia dengar suara baby menangis. Tapi bila dia dah masuk, tak dengar langsung bunyi suara seorang pun bayi kat situ. Sepi terus keadaan dalam bilik tu. Masa ni si Aida ni, dia macam seolah-olah macam tak percaya tau dengan apa yang dia nampak ni. Terus dia berlari ke arah salah seorang bayi tu. Cepat-cepat dia periksa denyut nadi bayi tu. Dia check kan, dia check kat sini apa, dekat leher. Tapi langsung tak ada detak jantung pun yang si Aida ni dapat rasakan dekat bayi tu. Berpeluh-peluh dahi si Aida masa ni bila dia sedar yang bayi-bayi yang dia nampak tu semua sebenarnya dah meninggal dunia. Buntu jugalah kepala otak si Aida masa ni bila memikirkan hal ni.
So dia pun ambil keputusan untuk keluar daripada bilik tu. Kononnya dia nak pergi buat report lah dekat sister nurse yang bertugas masa tu kan. Tapi masa dia cuba keluar daripada bilik tu, tiba-tiba dia tak boleh pun nak buka pintu tu. Seolah-olah macam bilik tu terkunci pintunya daripada luar tau. Dia buka tapi tak boleh nak terbuka. Dengan tiba-tiba jugalah suasana bilik tu bertukar daripada suasana yang mula-mula tu suram je kan suasananya tu kan. Tiba-tiba sekelip mata je bilik tu bertukar menjadi gelap. Makinlah bertambah panik si Aida ni. Dalam keadaan Aida yang tengah panik tu, tiba-tiba Aida ni dia dapat rasakan kehadiran sesuatu benda aneh datangnya betul-betul daripada belakang dia. So cepat-cepat dia toleh ke belakang. Dia nampak keadaan bilik tu dah jauh beza daripada awal-awal masa dia baru masuk tu. Kalau awal-awal tadi tu bilik tu masih lagi terang tapi dipenuhi dengan inkubator kan. Lepas tu ada banyak gila bayi yang bergelimpangan dalam inkubator tu kan. Tapi kali ni bilik tu dah jadi gelap. Hanya nampak cahaya suram-suram je. Itu pun sebab datangnya daripada celah pintu tu. Saat tu jugalah dia ternampak satu bayangan macam bayangan gelap tau bergerak kat sekitar bilik tu. Macam kat bilik tu gelap, kecil. Lepas tu dia macam nampak lah bayang-bayang lalu lalang. Masa ni si Aida ni dia punya risau tu, saya cakap lah. Bukan risau je, takut pun dia juga. Hanya Tuhan je yang tahu betapa takutnya perasaan Aida masa tu. Terus makin kuat si Aida ni dia goncang pintu bilik tu. Gudang goncang. Sambil dia jerit lah minta tolong. Disebabkan perasaan takut yang amat sangat dan jadi makin tak terkawal masa tu. Si Aida ni dia cuba cari jalan untuk hilangkan rasa takut tu. So dia pun terus pejamkan mata dia. Dia tutup muka dia ni dengan kedua-dua tapak tangan tau. Dia tutup muka dia dengan harapan dapatlah kurangkan sikit perasaan takut dia tu kan. Sambil tu dia bacalah Ayatul Kursi dalam hati dia. Dia tak pasti sama ada bacaan dia tu betul ke tidak. Sebab dia macam tergagap tau. Sebab dia dah takut. Tengah dia cuba khusyuk membaca Ayatul Kursi tu, tiba-tiba dia terdengar satu suara berbisik halus je kat telinga dia. Halus je. Dia cubalah untuk dengar dan fahamkan apa yang suara tu cuba sampaikan dekat dia. Tapi langsung dia tak faham apa-apa pun. Sebab suara tu macam suara baby meringik je. Bukan suara orang. Tapi suara baby macam kat telinga dia. Si Aida ni dia cuba sedaya upaya nak buka pintu tu lagi. Tapi masih lagi dia tak berjaya pun nak buka pintu tu. Suara mula-mula yang berbisik kat telinga dia tu berubah pula menjadi suara yang bising penuh dalam bilik tu. Kalau tadi tu suara tu datang full macam berbisik-bisik je kan. Sekarang suara tu dah jadi riuh kat dalam satu bilik tu. Si Aida ni bila dah jadi macam tu, bila suara tu dah makin riuh dengan keadaan yang suram-suram gelap dalam tu, rasa dia jadi apa? Jadi makin panik lah kan. Makin lama makin seram lah kan. So dia betul-betul memang dah tak tahu dah nak buat apa-apa time tu dah. Masa ni dia just redha je dengan ketentuan dia. So masa si Aida ni tengah sedaya upaya tu cuba buka pintu tu, tiba-tiba pintu tu terbuka dengan sendirinya. Secara automatik jugalah semua bunyi yang hiruk pikuk tu hilang automatik. Semua keadaan macam back to normal dia. Rupa-rupanya ada seorang abang security ni dekat depan pintu. Dia yang buka pintu daripada luar. Dia buka pintu tu pun sebab dia terdengar seorang menjerit minta tolong datangnya daripada dalam bilik tu. Tu yang dia datang ke situ. Si Aida ni pula bila nampakkan muka abang security tu depan pintu bilik tu, dia punya lega hanya Allah je yang tahu. Terus cepat-cepat dia keluar daripada dalam bilik tu. So bila dia keluar je daripada bilik tu, sempat lagi dia pergi toleh ke belakang untuk tengok keadaan bilik tu. Rupa-rupanya tak ada apa-apa pun kat dalam bilik tu. Cuma satu store simpan barang cleaner je rupa-rupanya. Tak ada pun incubator, tak ada pun baby. Tak ada langsung penampakan yang dia nampak sebelum tu. Allahu Akbar. Pening betul kepala si Aida ni bila memikirkan apa yang terjadi pada dia masa dia kat dalam bilik tu. Bilik tu pula bukanlah bilik besar mana pun. Cuma lebih kurang sahaja 10 kali 10 kaki je. Macam tak logik kan apa yang dia nampak kan.
Dia betul-betul tak sangka akhirnya dia adalah salah seorang manusia di antara orang yang terkena gangguan dekat dalam hospital tu. Memang dia pernah dengar macam-macam cerita seram berkaitan dengan hospital tu, tapi dia betul-betul tak sangka yang dia di antara salah seorang yang terkena gangguan. Abang security tu cakap pada si Aida ni, sebenarnya tak ada apa pun yang pelik bila berlaku kejadian macam ni pada si Aida ni. Sebab dia sebagai abang security yang dah berkhidmat lama dekat hospital tu, dia pernah melalui macam-macam perkara aneh dekat kawasan tu. Cuma kita ni sebagai manusia kena kuat dalam menghadapi ujian macam ni, pesan abang security tu. Boleh macam kita si Aida ni. Kita sambung terus dengan cerita yang kedua. Let's go. Kisah kedua ni masih lagi berlaku dekat hospital yang sama. Tapi cerita kali ni bukan cerita seram guys, tapi satu cerita pengalaman yang menginsafkan bagi si Sheila ni. Kisah yang berlaku beberapa tahun dulu, masa kali pertama Sheila ni bertugas sebagai nurse dekat unit forensik. Kisahnya macam ni. Sheila ni baru je ditempatkan dalam jabatan unit forensik ni dekat hospital ni. Antara jabatan yang memang Sheila ni bercita-cita untuk kerja kat sini berdasarkan kelayakan pelajaran dia sebagai nurse ni lah. Nak dijadikan cerita, Sheila ni dia ditugaskan untuk menyiapkan satu jenazah perempuan yang baru je selesai postmortem. Malam tu Sheila ni dia kerja berdua. Salah seorang kawan dia ni memang dah lama kerja dekat unit ni. Senior Sheila lah senang cakap. Memang perkara biasalah bagi senior si Sheila ni nak tengok jenazah macam ni. Tapi berbeza bagi si Sheila ni. Inilah kali pertama dia tengok jenazah yang berbentuk macam ni depan mata dia. Maksud sebegini tu, macam ni tu, bila jenazah tu direntap nyawanya dengan paksaan tanpa rela si mati pada hari tu. Sheila ni dia ceritakan pengalaman dia melihat situasi yang menginsafkan dia pada hari tu. Kisahnya macam ni. Di tengah keheningan bilik mayat yang suram tu, Sheila ni dia berdiri betul-betul depan mayat yang baru tiba daripada bilik pembedahan. Suasana malam tu terisi dengan aura kematian yang membelenggu perasaan si Sheila. Mayat tu terbaring dekat atas roller pembedahan, ditutup dengan kain putih. Dan di sebalik kain putih tu tersembunyi pelbagai kisah kesedihan sebelum arwah ni menghembuskan nafasnya yang terakhir. Si Sheila ni dia mendekati mayat tu dengan hati-hati. Terasa kelan nak menelan liur kat kerongkong dia rasa. Berdebar-debar jantung Sheila masa tu. Dalam redup cahaya bilik tu, pelan-pelan dia buka kain penutup mayat. Terdampar satu sosok tubuh yang dipenuhi dengan bekas jahitan akibat daripada pembedahan dan bekas-bekas kekejaman pada tubuh yang tak bernyawa tu. Di sebalik kain yang bertutup tu jugalah terlihat wajah seorang gadis manis yang pucat dan tak bermaya. Sheila ambil kad rekod pesakit tu. Dia baca, umur mangsa 23 tahun, perempuan, berbangsa Melayu dan mati akibat homicide. Maksud homicide tu, dia mati dibunuh. Lelah bila dilihat gadis semuda tu mati dengan cara yang macam tu. Betapa kejam je nafsu seorang manusia ni, lebih keji daripada seekor binatang, fikir hati si Sheila masa tu. Sheila ni dia perhati seluruh badan mayat tu. Mayat tu dia memiliki luka-luka yang ngeri tau. Tergores, terobek dengan benda senjata tajam. Banyak kesan tikaman dekat dada dia, dekat perut, dekat leher yang kena kelar dengan tragis. Darah yang mengering kat sekitar kulit dekat bahagian luka mayat ni memberikan tanda-tanda kehidupan yang terhenti secara tragis. Benda tumpul yang digunakan untuk membunuhnya tu meninggalkan kesan dekat dahi belah kiri dia yang menjadikan pucat dan membengkak. Sheila lihat jari-jari yang kaku.
Tak dapat dia nak bayangkan rasa sakit yang mungkin dirasakan si mati ni sebelum ajalnya tiba. Tak tergambar dengan kata-kata macam mana perasaan takut dengan tak berdayanya saat si mati ni sedang bertarung untuk selamatkan diri dia sendiri. Bau darah yang tengik memenuhi ruangan bilik tu masa tu, bercampur aduk dengan bau badan mayat yang semakin membusuk setelah hampir 7 jam roh meninggalkan tubuh badan tu. Si Sheila ni dia persiapkan persiapan sebelum membersihkan mayat. Mata dia ni terpaku pada tanda-tanda penyiksaan yang jelas dekat tubuh mayat. Potongan kulit yang terkoyak, tulang yang patah dan aliran darah yang mengering tu menandakan kekejaman yang betul-betul tanpa peri kemanusiaan. Secara automatik jugalah menghadirkan satu gambaran yang mengerikan tentang pembunuhan yang baru je terjadi tu. Di benak otak si Sheila ni terfikir, entah apa agaknya silap ni tuan badan ni sampai terjadi macam ni dekat dia. Adakah dia hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, atau dia hanyalah mangsa kepada serangan manusia yang memang berdendam pada dia? Allahuakbar. Sheila ni memang betul-betul tak tahu apa yang terjadi pada si mati ni. Bukan tugas dia untuk menilai macam mana kejadian sebenar berlaku, sebab bukan kerja dia tu. Semakin lama dia bersihkan jenazah tu, semakin sebab hati si Sheila ni. Dia jadi sebab bila memikirkan betapa malangnya gadis tu, dan kejadian yang berlaku ni boleh berlaku pada siapa-siapa je, termasuk diri dia sendiri. Semoga si pembuat tu akan ditangkap dan terima balasan yang setimpal. Masa si Sheila ni dia menatap mayat tu dengan hati yang betul-betul benar-benar berat masa tu, dia seolah-olah macam dapat rasakan tau. Dia dapat rasakan seolah-olah roh si mati tu masih lagi berada dekat situ. Betul-betul berada dekat sebelah dia. Melihat tubuhnya sendiri terbujur kaku ke atas stroller tu, tanpa dia mampu pun buat apa-apa. Melayang-layang kat sekitar kawasan tu, tanpa arah, tanpa tahu apa yang berlaku. Meremang sekejap bulu roma si Sheila masa tu. Cepat-cepatlah dia persiapkan jenazah tu. Tak lama lepas tu, datang seorang lagi nurse yang berkhidmat dekat situ. Cepat-cepat dia tegur si Sheila ni. Tu dia tanya dengan si Sheila, "Ini first time ke?" Si Sheila ni just mengangguk je. Terus nurse tu sambung lagi, "Saya faham perasaan awak. Kita doa-doa je supaya rohnya ni ditempatkan ke golongan orang-orang yang beriman." Terus si Sheila ni dibacakan Al-Fatihah dalam hati dia. So sepanjang proses dia memandikan dan siapkan mayat tu, memang kat hati kecil si Sheila ni terasa betul-betul sebab, betul-betul sedih. Seolah-olah dalam diam ni dia merasakan kat hati kecil dia dah mula menangis. So selepas selesai je siapkan jenazah tu, Sheila ni terus tolak stroller tu ke bilik hadapan untuk tunggu jenazah tu diambil oleh pihak keluarganya untuk disemadikan dekat kampung halaman dia. So sampai je kat ruangan tempat tu, Aida terus jemput keluarga si mati ni untuk tatap wajah jenazah tu. Ada 3 orang yang tengah menunggu kat situ. Ada seorang perempuan ni agak berumur sikit, mungkin ibu si mati. Lepas tu ada 2 orang lagi lelaki, seorang mungkin ayahnya dan seorang lagi difahamkan adalah tunang kepada si mati ni. Terus si Sheila ni dia bukakan pelitup muka yang menutup wajah arwah tu yang dah selesai pun dikapankan. Lepas tu terus si Sheila ni berganjak ke tepi sikit bagi memberi laluan kepada keluarga si mati ni untuk tatap wajah mayat. Dengan tiba-tiba, kalau tadi tu suasana sunyi, suram gitu kan, tiba-tiba menjadi hibur pula dengan laungan tangisan ibu si mati ni. Tunangnya pula seolah-olah macam masih tak mampu terima kenyataan dengan apa yang berlaku. Dia hanya macam tenung je muka si arwah ni. Lepas tu sambil perlahan air mata dia ni mengalir je kat pipi. So Sheila ni tahu tunangnya tu cuba menahan sebab yang tak tertahan dalam hati dia. Tunang babe, tunang kan, bila tengok jenazah arwah bakal isteri dia terbaring dekat atas stroller tu. Kau fikir apa yang dia rasa? Lagilah mak. So tak lama lepas tu, si ibu ni pula jatuh terlepuk dekat atas lantai. Lembik bila dia tertengokkan wajah anaknya yang kaku tak bernyawa kat atas stroller tu. Meraung ibunya seolah-olah macam tak boleh hadapi kenyataan yang terjadi hari tu. So cepat-cepatlah Sheila ni dia terus peluk maknya tu sambil memapah ibunya tu. Sheila ni berbisik kat telinga ibunya. Dia suruh ibunya tu istighfar dan reda dengan ketentuan ilahi ni.
Kejadian ni betul-betul menginsafkan si Sheila ni. Terus terbayang dekat wajah anak perempuannya yang kat rumah tu, yang umurnya dah hampir mencecah 14 tahun. Sheila sendiri tak tahu apa perasaan dia kalau hal-hal yang macam ni menimpa kat diri dia sendiri. Allahu Akbar, berat betul ujian seorang ibu ni. Setelah selesai semua urusan malam tu, si Sheila ni balik ke rumah dia dengan perasaan yang betul-betul hiba. Sampai-sampai kat rumah, cepat-cepat dia masuk ke bilik anaknya. Anaknya tengah tidur masa tu. Terus dia duduk dekat sebelah katil sambil belai-belai kat dahi anaknya. Automatik, terus air mata si Sheila ni menitis. Tanpa dia duga pun air mata tu keluar. Dengan tak semena-mena, anak si Sheila ni pun terjaga. Anaknya tanya pada si Sheila, "Kenapa mama? Kenapa mama menangis ni?" Sheila tengok muka anak dia. Terus dia jawab, "Tak ada apa-apalah. Mama cuma penat je." Tu dia peluk anaknya tu sekuat-kuat hati dia. Peluk sambil menangis. Air mata si Sheila ni menahan sebab memikirkan apa yang berlaku sebelum tu. Terkesima aku sekejap dengan cerita yang kedua ni. Aku nak minta maaf kalau cerita yang kedua ni tak berapa nak seram sangat, tapi lebih kepada kisah yang menginsafkan. Tapi itulah tujuan aku sebenarnya. Selain daripada cerita seram, aku nakkan sesuatu yang mampu berikan kesedaran dan manfaat buat kita semua. Bukan setakat seram je, tapi sesuatu yang bermanfaat, supaya kita sendiri boleh bersedia dengan apa yang berlaku, supaya kita sendiri lebih faham dengan cerita-cerita yang berlaku pada orang lain. Masa mula aku terima cerita ni, aku sendiri baca dalam keadaan yang penuh emosi. Yelah kan, aku terfikirkan macam mana perasaan orang tuanya tu bila berlaku perkara tu dekat dia orang ni, bila berlaku perkara tu kat anak dia. Aku tak tergambar babe perasaan tu. Sedih, marah, sakit hati, macam-macam perasaan aku ada. Bagi aku, manusia yang perangai yang macam setan ni sebenarnya lagi bahaya daripada hantu-hantu yang asyik duk ganggu manusia ni. Sebab manusia yang macam setan ni lah yang lebih banyak meninggalkan kesan kerosakan daripada segi mental, daripada segi emosi, berbanding dengan hantu-hantu ni. Betul tak? Geram pula aku. Okeylah guys, aku pun malas nak sembang lama-lama. Lagi banyak aku sembang, lagi emosi jadinya aku. So itu je lah cerita kali ni. So sebelum aku nak tamatkan Malam Mistik kali ni, korang jangan lupa bantu aku like, komen dan share channel Anas Rahmat ni. Bantu aku untuk dapatkan 30k subscriber pula. Terima kasih banyak-banyak aku ucapkan kat korang. Hingga kita jumpa lagi di next Malam Mistik. Korang jaga diri korang baik-baik. Jangan berurusan dengan setan kalau nak hidup korang bahagia, dan jangan jadi setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam